Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi muliakan Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid, muslimin dan muslimah para jemaah yang dirahmati, dikasihi, lagi disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh keberkatan ini, kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan kasih sayang dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita melangsungkan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah kita lihat surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat ke-169. 169 ya. Baik, ini sebagai munasabah ayat yang dahulu dengan ayat yang akan datang ya. Iaitu ayat-ayat yang mulia ini sentiasa masih lagi atau menurut cerita yang berkaitan dengan peristiwa ataupun peperangan Uhud di mana ayat lepas anda telah mendedahkan rahsia orang-orang munafik kedudukan mereka yang amat hina sekali. Tu. Dan ayat yang seterusnya juga menjelaskan sebagai pengajaran kepada kita ataupun amat penting sekali untuk kita mengambil iktibar daripada peristiwa yang tersebut. Baik, dan seterusnya pula ayat yang akan datang pada pagi ini insya-Allah maka didatangkan pula iaitu keutamaan para syuhada atau kelebihan orang yang mati syahid di jalan Allah Taala. Baik, jadi kita memang fahamlah kalau orang pergi perang pastilah maka di antaranya ada yang terbunuh jadi mereka yang berjuang di jalan Allah SWT, maka inilah yang dapat sanjungan daripada Allah SWT. Maka Allah SWT mengkabarkan tentang orang-orang yang mati syahid. Meskipun mereka terbunuh, tidak ada dalam alam dunia ini, namun arwah mereka tetap hidup. Arwah mereka tetap hidup dan memperoleh limpahan rezeki di akhirat, di alam yang kita tak nampak tadi. Jadi insya-Allah kita lihat kepada sedutan ayat demi ayat insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Baik, jadi dalam ayat ni Allah tak jelaskan wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu wahai umat Islam mengira ataupun menyangka bahawa orang-orang yang gugur mati di jalan Allah Taala itu mati begitu saja. Amwat mati. Mati yang kita lihat macam matilah, tak bernyawa dan sebagainya. Tapi mereka ini ada pada alam yang tersendiri. Sebab Allah jelaskan
bal ahya'un, bahkan mereka terhidup, 'inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzaqun, dengan mendapat rezeki. Baik. Jadi kat sini kalau kita lihat, jangan salah faham pula. Iaitu pertama sekali Allah nak ceritakan apa? Orang yang mati syahid ini, roh mereka itu dijaga oleh Allah SWT. Kalau dalam kitab Muslim, Sahih Muslim, maka kita akan jumpalah. Iaitu riwayat daripada Masruq radhiyallahu anhu dalam ayat ini ya. Tu. Baik. Ada dua perkara. Yang pertamanya Allah jelaskan, mereka ini hidup. Mereka bukan mati. Baiknya, iaitu hanya roh mereka dipisahkan daripada jasad mereka. Dan hidup mereka ini bukan macam kita. Kita hidup di alam dunia ni, kita perlu bernafas, kita perlu makan, minum, perlukan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Hidup cara mereka ni hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita nak bahaskan ya. Tu kita hanya beriman saja, sebab itu yang beritahu oleh Allah Taala. Yang kedua pula lagi dahsyat. Kenapa? Sebab Allah kata yurzaqun, mereka mendapat rezeki. Inilah yang saya kata tadi. Bukan rezeki bentuk makanan. Malahan kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini terdapat kitab Muslim ya. Baiknya, katanya, sesungguhnya kami pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tafsiran ayat ini. Yang pertama, apakah dimaksudkan dengan kehidupan orang yang telah mati tadi? Yang kedua, bagaimanakah mereka mendapat rezeki? Tu. Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilu mu'allaqatan bil 'arsy tasrahu minal jannati haitsu sya'at summa ta'wi ila tilkal qanadil fattala 'alaihim rabbuhum itla'atan faqala hal tashtahuna syai'an faqalu ayyu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na fafa'ala dhalika bihim salasa marrat falamma ra'aw annahum lam yutraku min an yas'alu qalu ya rabbi nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra falamma ra'a an laysa lahum hajatun turiku. Ini hadis sahih ya, terdapat dalam kitab Muslim. Ya, panjang juga tak? Tapi ini kelebihan bagi orang mati syahid ni. Terbaik. Baik. Tapi ini kalau kita lihat ni, yang mati syahid masukkan sini adalah mati dalam peperangan. Itu menentang orang kafir untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Baik, kalau mati syahid ni dia ada mati syahid yang kita panggil kalau yang macam ni dipanggil dunia akhirat. Di dunia ni maknanya mereka diperlakukan seperti syahid yang lain, iaitu mereka ini pertama sekali tidak dimandikan. Mereka dikafankan dengan pakaian yang mereka terbunuh tadi, dan tidak disolat ke atas mereka. Dah cukup dah malaikat solat untuk mereka ya. Itu yang syahid dunia dan akhirat. Adapun yang lain ni kita macam sekarang ni, syahid juga. Orang yang mati terbakar, orang mati lemas, mati beranak, mati aksiden, itu dipanggil syahid akhirat. Di dunia diperlakukan macam biasa, kena mandi, kena kafankan, kena disolatkan. Itu mereka dapat pahala syahid di akhirat. Tu ya, yang tadi. Tapi yang ni lebih dekat ni syahid yang hak sebenarnya dunia dan akhirat ini. Baiknya, kembali kita lihat pada hadis tadi. Baik, maka sabda Rasulullah SAW tadi, arwah-arwah mereka, arwah ni roh lah, roh mati syahid tadi berada dalam perut burung-burung hijau. Tu. Perut ni, tapi yang tengah tu dikatakan tu tempolok. Tempolok burung warna hijau. Tu. Ini saya pernah sebut dulu. Baik, jadi arwah dan burung tersebut memilih tempat singgah yang berbentuk seperti qanadil. Qanadil jamak kepada qindil.
Kendil ni macam pelita. Dia pelita hak gantung tu kan. Baik. Kalau orang pelihara ayam. Tu lah, ya. Sekarang ni banyak dengan benda yang kita bentuk elektrik sebagainya. Dulu kan dia ada pelita di tengah-tengah sangkar tu kan. Di tengah reban dia dah. Itulah ni macam pelita tu yang tergantung. Itulah jadi macam tempat sarang dia. Tu kan. Tapi kata sarang kita macam sarang burung biasa tau. Tu ini ataupun dalam syurga. Tu ya. Baik, yang ni apa? Nabi beritahu tempat sehingga mereka berbentuk qanadil atau pelita tadi yang tergantung di arash. Subhanallah. Hebat tak? Tergantung di arash. Sedangkan sekarang bukan kiamat lagi. Tapi itulah tempat kedudukan mereka. Ya, mana tinggi sekali kedudukan mereka. Baik, kerana burung-burung itu terbang bebas sesukanya di dalam syurga. Dia bawa roh orang mati syahid tadi, dia terbang pergi dalam syurga ke mana dia nak pergi. Allah. Kemudian mereka berdatangi qanadil tersebut. Itu tempat mereka seolah macam rumah dia. Tengok qanadil pelita tadi. Kemudian Tuhan mereka menyaksikan mereka dan bertanya. Allah Ta'ala bertanya lagi kepada mereka. Ini kita kata ini pertanyaan Allah Ta'ala kepada roh tadi. Ini bukan seperti mana yang akan berlaku pada hari kiamat. Hari kiamat nanti manusia tu dengan badan dia sekali. Ini roh je. Baik, apa yang Allah tanya kepada mereka? Apakah kamu menginginkan sesuatu? Nak lagi dah. Mereka pun jawab. Roh tadi jawab apa? Apa lagi yang kami inginkan? Sementara kami bebas terbang sesuka kami di dalam syurga. Nak apa lagi ya Allah? Kami bebas dalam syurga ni. Pergi sana sini. Nampak tak? Ini roh. Roh mereka ni bukan jasad lagi yang masuk. Hak jasad masuk nanti, yang pertama boleh masuk syurga sekali lah Nabi SAW. Dengan roh dan jasad tu tu pada hari kiamat nanti. Yang sekarang ni yang ada dalam syurga ni, roh orang yang mati syahid. Yang terbunuh jalan Allah Ta'ala ya. Allah tanya kepada mereka, apa yang mereka nak? Mereka kata nak apa lagi dah? Sebab mereka dah bebas dah pergi sana sini. Baik, Allah Ta'ala tanya soalan tadi sebanyak 3 kali. Nak cedilah kawan ni apa? Bahawasanya apa? Allah Ta'ala nak bagi lagi kepada mereka tambahan. Baik, ketika mereka sedar bahawa mereka tidak dibiarkan. Allah Ta'ala bertanya 3 kali ni. Mesti yang ada yang kita minta Allah tak akan bagi ni. Betul. Dan terus ditanya. Maka mereka pun berkata, roh yang berkata kepada Allah, ya Tuhanku, kami ingin engkau kembalikan roh-roh kami ke jasad-jasad kami hingga kami boleh terbunuh di jalanmu sekali lagi. Allahu Akbar. Nampak tak? Sebab kelebihan orang yang mati syahid ni, dia tahu dia dah mati dah. Dia tak nak lain. Dia minta kepada Allah Ta'ala supaya dia boleh hidup semula macam kita ni. Kemudian dia pergi perang lagi. Pergi perang lagi. Tu. Allahu Akbar. Tu. Sebab apa dia kata? Kembalikan roh-roh kami ke jasad kami hingga kami terbunuh jalanmu sekali lagi. Allahu Akbar. Baik, ketika Allah mengetahui bahawa mereka tak ada lagi keinginan lain. Mereka tak nak hal lain sebab mereka rasa apa? Mati syahid yang Allah Ta'ala tu amat amat ataupun sedap sekali bagi mereka. Allah. Maka Allah pun biar mereka, Allah tinggalkan mereka. Iaitu Allah tak bagi apa-apa mereka. Bukan Allah tak nak bagi. Mana boleh mati hidup 2 kali ya? Mati sekali je. Bila mereka ni roh mereka je yang berada dalam syurga. Allah. Jadi pada hadis ni pun kita nampak dah betapa tingginya maqam orang yang syahid. Tu ya. Orang syahid ya Allah SWT, Allah amat tinggi. Yang sekarang ni kalau kita sebut yang syahid sebagainya, itu syahid kita panggil syahid akhirat saja sekarang. Bukan syahid dunia akhirat. Ini kalau orang tu berperang dengan orang kafir dan sebagainya. Dan ini kita tak naklah seperti yang berlaku di contoh di Iraq, yang ada kita panggil kaum-kaum entah daripada mana yang mereka ni jadikan IS dan sebagainya. Nak tubuhkan kajian Islam. Tapi mereka sebenarnya itu adalah dalang-dalang, masya-Allah, dalang-dalang Yahudi dan sebagainya, nak melabelkan Islam ni tak elok. Nak menjatuhkan imej Islam.
Sebab apa? Berlakunya keganasan. Sedangkan dalam Islam berperang tak boleh melakukan keganasan. Tu dia. Sebab tu di antaranya Nabi SAW melarang kalau pergi berperang muslah. Muslah ni makna apa? Dia duk kerak. Dah orang tu ditikam mati dah. Potong tangan, potong kaki ke potong hidung kan? Tak boleh. Islam larang. Cukuplah orang tu mati dah. Tak perlu nak apa buat sesuatu kepada mayat dia tadi. Cukup dah. Tu. Ya. Kaum wanita terpelihara, kanak-kanak terpelihara, orang tua terpelihara, mereka yang tak mampu untuk berperang terpelihara, tak akan dibunuh oleh orang Islam. Ini ya AS dulu kan, apa yang dia buat? Allahu Akbar ya. Merosakkan image Islam. Islam bukan gitu ya. Allahu Akbar ya. Okey baik. Itu hadis yang tadi. Baik, hadis yang lain juga ada yang diriwayatkan daripada Anas. Tu tadi daripada Masruq itu cukup masyhur dah hadis Muslim. Hadis yang lain daripada Anas dan juga Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Ya. Itu ada juga semakna dengan hadis Masruq tadi. Baik, sementara Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, jadi kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tamutu laha 'indallahi khairun yasurruha an tarji'a ila dunya illa syahid fa innahu yasurruhu an yarji'a ila dunya fayuqtala marratan ukhra mimma yara min fadli syahadah." Allahu akbar. Tengok ni pun hadis apa? Hampir semakna pada tadi tapi menunjukkan lebih hebat lagi. Dalam hadis ni sabda Rasulullah, tidaklah satu jiwa yang mati, mana tak ada orang yang mati dan memiliki kebaikan di sisi Allah ingin kembali ke dunia. Nabi kata orang yang dah dapat maqam yang tinggi di sisi Allah Taala tu kalau mati takkan minta dah balik ke dunia. Kecuali yang mati syahid. Hak ni kecuali mati syahid. Sebab dia mahu sekali lagi kembali ke dunia lalu terbunuh sekali lagi kerana dia melihat keutamaan mati syahid. Wah, besar besar pahala mati syahid ni. Maka di antara mereka ini di antara orang yang akan terus masuk ke dalam syurga Allah Taala. Tak dihisap. Tak dihisap mereka ini. Baik. Kecuali yang satu hadis Nabi kata illa dain. Ni kena ingat illa dain, kecuali hutang. Kalau itu Nabi kata hak ni hak lah elok dah boleh masuk syurga dah. Tapi sebab dia berhutang kena stop situ dulu. Kena bayar hutang orang dulu. Itu yang main hutang ya. Hutang dalam Islam dibenarkan, tapi untuk keperluan. Keperluan ni untuk melangsungkan kehidupan. Tapi zaman sekarang ni, ramai orang yang berhutang tapi untuk suka-suka. Untuk jadi apa? Nak tunjuk kata dia ni hidup senang dan sebagainya. Akhirnya kalau kita lihat daripada laporan yang terbaru pun dalam surat khabar pun ada kan. Ramai di kalangan remaja, masih remaja lagi. Masa beliau yang menjadi muflis. Dan kebanyakannya kerana hutang peribadi. Benar? Kerana tak mampu nak bayar. Allahu Akbar jangan buat begitu hutang Sebab hutang ni benda yang besar. Sebab akan dituntut sampai akhirat sekalipun. Baik, jangan ada orang falsafahnya ni. Dia kata apa? Hutang dengan orang Islam wajib bayar. Hutang orang kafir tak wajib. Siapa kata? Sama saja. Ingat hukumnya sama saja. Hutang tu pasti dibayar, tak kira pada siapa sahaja pun. Walaupun kepada orang yang bukan Islam sekalipun. Kemudian jagalah, jangan duk main seperti yang sekarang pula alung ke sebagainya. Itu memang riba yang besar. Adalah hutang tadi lagi, kemudian riba lagi, berapa kali dosa. Jangan nak main gitu kalau terpaksa hutang pun carilah kita di kalangan orang Islam kita, sahabat-sahabat kita. Dan kita ni kalau nak hutang, kita kena faham yang kita tu sanggup bayar ataupun boleh bayar. Jangan kita hutang ni memang tak boleh bayar. Itu jangan hutang. Biarlah tak ada benda pun tak apa. Okey, baik. Baik yang tadi kita lihat tu riwayat daripada Imam Muslim daripada Imam Muslim dan juga Imam Ahmad tadi. Baik, cuma Imam Muslim
Dalam riwayat hadis ini mereka dia ada berbeza sedikit dengan daripada Bukhari rahimahullah taala. Tapi sudut makna tu saya kata apa? Hampir berlaku. Okey, satu lagi, Imam Ahmad riwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, dia mengatakan, baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, ini tentang apa? Sahabat-sahabat yang syahid dalam peperangan Uhud yang 70 orang tu. Ini sabda Rasulullah tentang mereka. Lamma usiba ikhwanukum bi Uhud, ja'alallahu arwahahum fi ajwafi tayrin khudrin taridu anharul jannah wa ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadila min dhahabin fi dhillil arsh. Falamma wajadu tayba ma'kalihim wa mashrabihim wa husna mutaqallabihim qalu ya laita ikhwanana ya'lamuna ma sana'allahu lana li'alla yazhadu fil jihadi wa la yankulu 'anil harbi. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala ana uballighuhum 'ankum fa anzalallahu ta'ala hazil ayah wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Baik, ini sebenarnya sebab nuzul daripada hadis ini adalah sebab nuzul. Ya. Iaitu riwayat daripada Ibn Abbas ni. Baik, ini sabda Rasulullah, tak kala saudara-saudara kamu ditimpa musibah, yakni mati syahid dalam perang Uhud, ya, selama 70 orang sahabat dia, Allah menempatkan arwah mereka dalam perut-perut burung hijau yang mendatangi sungai-sungai di syurga dan memakan buah-buahnya. Subhanallah. Burung tadi makan, bukan bukan itu. Tapi saya kata kemungkinan maksud Allah kata beri rezeki macam ni. Melalui burung tadi mereka juga terasa nikmat daripada makanan syurga tadi. Boleh jadi begitu sebab Allah kata diberi rezeki tadi. Tak bukan nak mereka makan dengan mulut macam kita ni. Sebab mereka ni berada dalam perut burung. Ini kita pun setengah hadis mengatakan tempolok tak apalah. Baik, jadi tempat kembali Nabi kata tempat kembali burung-burung itu adalah qanadil, pelita yang terbuat dari emas. Subhanallah. Tu tempat mereka dah, pelita daripada emas di bawah keteduhan arasy. Allahu akbar, hebatlah duduk bawah arasy Tak kala mendapatkan makanan, minuman. Mereka boleh makan, boleh minum tapi ini saya kata bukan dengan mulut Dan tempat kembali mereka yang baik. Tempat kembali tempat elok tadi untuk berteduh berehat. Maka mereka berkata, ini Rasul berkata, kalau seandainya sahabat-sahabat kami mengetahui, sahabat yang hidup tu. Ini roh ni berkata, kalau sahabat-sahabat kami mengetahui apa yang Allah berikan terhadap kami, yang dah mati ni, pasti mereka tidak enggan dalam berjihad dan tidak akan pernah mundur dari perang. Allahu akbar. Jadi sebenarnya roh mereka ni kalau boleh nak balik ke dunia, nak beritahu pada sahabat yang masih hidup. Tahu tak? Iaitu betapa hebatnya Allah beri pada mereka. Sebab tu kata mereka kalau orang yang hidup tu tahu, pertama mereka tak enggan nak pergi berjihad, mana tak segan-segan. Mereka akan cepat untuk pergi berjihad. Dan bila berjihad mereka takkan mundur. Ni takkan lagi. Dalam peperangan sampailah mereka mati. Sebab nak dapat tu. Kelebihan yang Allah Taala kurniakan kepada mereka tadi. Allahu akbar. Baik. Maka Allah pun berfirman. Nampak tak? Maka Allah berfirman. Tu. Baik, Allah berfirman kepada roh tadi. Aku akan menyampaikan kepada mereka mengenai keadaan kamu. Keadaan kamu iaitu Allah sampaikan melalui turun ayat ni. Ayat yang kita baca ni. Wala tahsabanna tadi. Tu janganlah kamu mengira ataupun menyangka bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah Taala itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Tu dah. Jadi itu sebab nuzul Sebab nuzul bagi ayat tersebut. Nampak? Iaitu maksud dia roh yang mati syahid tadi. Ni mereka berkeinginan nak bagi tahu kepada orang yang masih hidup, teruskan perjuangan. Itu yang zaman Rasulullah teruskan perjuangan, jangan lari apa jadi sekalipun. Kita fahamlah sebab dalam perang Uhud tu kan mereka terpaksa bundur tu. Tapi kemudian bundur pun bukan lagi terus, tidak. Baik, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Dan juga keadaan ini
juga diriwayatkan oleh Qatadah, Ar-Rabi' dan juga Imam Ad-Dahhak. Jadi kata mereka, ayat ini turun berkenaan dengan sahabat yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Hak tu peperangan Uhud tadi. Baik, sementara Abu Bakar Ibnu Mardawih diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW, dia kata, menoleh ke arahku dan berkata, "Hai Jabir, mengapa aku lihat engkau bersedih?" Jabir ni sahabat Rasulullah. Baik, aku menjawab, kata Jabir, "Wahai Rasulullah, ayahku mati syahid dan meninggalkan hutang dan keluarga." Tu dia fikir ayah dia ada hutang tu, dengan keluarga. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada Jabir tadi, "Ala ukhbiruka ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijab wa innahu kallama abaka kifahan." Qala Aliyun, "Wal kifahul al-muwajahatu." Qala, "Salni u'tika." Qala, "As'aluka an uradda ila dunya fa uqtala fika thaniyatan." Faqala Rabbu azza wa jalla, "Innahu qad sabaqa minni al-qawlu annahum ilaiha la yarji'un." Qala, "Ay Rabbi fa ablig man wara'i." Fa anzalallahu. Ini juga dikata sebab nuzul. Sebab nuzul yang kalau pertama daripada Ibn Abbas tadi, tu. Okey, ini kalau kita lihat pula, ini yang baik, dalam hal ini diriwayatkan daripada kalau tengok tadi daripada Jabir. Daripada Jabir Baik, jadi kata Jabir kepada Rasulullah tu. Dia sedih tentang dia sedih tentang ayah dia mati syahid. Bukan sebab masalah mati tadi, ayah dia masih berhutang dan juga ada lagi adik-adik dia yang lain tadi. Baik, jadi Rasulullah tanya kepada dia, "Mahukah aku beritahu kepada engkau?" Nak dah jawab aku tahu kepada engkau, tidaklah Allah Ta'ala berbicara kepada siapa pun melainkan daripada balik hijab. Tu ya Allah. Nak cerita ni, Allah Ta'ala bercakap dengan Rasul-Rasul pun di sebelah hijab, mana tidak memperlihatkan. Tu. Dan sesungguhnya dia telah berbicara kepada ayahmu dengan langsung. Tapi ni kita alam roh berbicara langsung, bukan dari sebelah hijab. Baik, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sebab ada makna kifah tadi tak? Ada ni. Iaitu dia kata, bertatap muka secara langsung. Maknanya roh ayah kamu tu berdepan betul-betul dengan Allah Ta'ala. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman. Berfirman kepada apa? Kepada ayah dia tu. Tu. "Mintalah kepadaku, nescaya aku beri." Tu Nabi cerita ni apa telah berlaku kepada ayah Jabir tadi. Baik, ayah mau menjawab. Ayah Jabir jawab kepada Allah Ta'ala, "Sesungguhnya aku meminta kepadamu agar aku dikembalikan ke dunia, lalu aku gugur di jalanmu untuk kali yang kedua." Subhanallah. Nampak tak orang mati syahid ni, dia kalau boleh nak hidup lagi, nak mati lagi. Malahan kata ulama, mereka ni bukan nak mati kali kedua saja. Kemudian kalaulah mereka dimatikan, kemudian akan datang lagi berkali-kali sampai bila-bila pun. Sebab apa? Betapa tingginya kedudukan orang mati syahid di sisi Allah. Baik, maka Allah Ta'ala menjawab. Jawab bila roh tadi "Sesungguhnya aku telah tetapkan sebelumnya." Sebelum dulu lagi. Sejak dulu lagi lah sebelumnya. Bahawa mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Maknanya orang mati ni tak akan hidup semula. Orang mati tak akan hidup semula tu. Okay. Baik, sebab tu tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, memang dalam Quran Allah Ta'ala kata, "Inni mutawaffika wa rafi'aka ilai." Aku mematikanmu dan mengangkatmu kepadaku. Baik, situ kebanyakan ahli tafsir mengatakan itu bukan mati macam mati kita. Cumanya keadaan Nabi Isa tu pengsan. Keadaan pengsan dia. Sebab apa? Nak ambil ayat ni iaitu Allah beritahu dah, mati hanya sekali je. Mati hanya sekali saja. Jadi kalaulah Nabi Isa mati, nak dimatikan macam hak yang mati kita ni, kemudian macam mana dia hidup di alam langit sana? Jawapannya tidak. Macam mana disebutkan oleh kebanyakan ahli tafsir, pengsan saja.
Bukan mati yang apa dicabut roh tadi. Okey. Selamat tu dah. Baik, kemudian ayahmu berkata, ni Nabi sambung lagi. Ayahmu telah berkata kepada Allah Taala, ya Tuhanku, dia tak boleh balik dah. Sampaikanlah kepada orang-orang di belakangku. Di belakang ni orang yang masih hidup lah. Masih hidup. Maka Allah turunkan ayat ini. Ayat ni, wala tahsabanna, jangan kamu menyangka orang-orang yang gugur jika Allah Taala itu mati. Jadi ada dua dah sebab nuzulat. Okey. Baik, Imam Ahmad diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, baik dia mengatakan, okey, ini masih lagi lebih kurang pada hadis tadi ini pada Imam Ahmad. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyuhada'u ala bariqin naharin bi babil jannah fi qubbatin khadra yakhruju alaihim rizquhum minal jannah bukratan wa ashiyya. Ini ada lagi Nabi kata, baik, para syuhada berada di tepian sungai dekat pintu syurga. Tu kedudukan mereka dah. Berada di tepi sungai dekat dengan pintu syurga dalam kubah hijau. Ini bagi kubah hijau. Kalau yang tadi konadil pelita lebih kurang jadi macam tu sama itu. Baik, rezeki tercurah kepada mereka dari syurga tiap pagi dan petang. Mereka dapat rezeki pagi petang seolah macam kita hidup ni. Baik, tetapi saya kata bukan bentuk yang macam kita duk makan hak dunia. Okey. Baik tu. Baik, malahan kata Ibn Jarir riwayatnya tentang hadis-hadis begini, dia kata sebenarnya banyak dan sanadnya sanad yang elok, iaitu yang sahih. Tu ya. Baik, jadi sini Ibnu Katsir rahimahullah taala dia beri komentar tentang apa, sebab ni hadis-hadis banyak sangat kan tentang mati syahid tadi. Jadi katanya seakan-akan para syuhada itu terdiri pada beberapa kelompok. Ada kelompok ya. Ada yang arwahnya berterbangan di syurga, ada juga berada di dekat sungai di pintu syurga. Malahan dapat difahami iaitu apa, akhir perjalanan mereka itu sampai pada sungai tersebut. Sebab semua ada sungai belaka. Kemudian mereka berkumpul, diberi makan, diberi rezeki kemudian mereka berehat di qindil tadi. Dan katanya lagi, kata Ibn Katsir, kami telah riwayatkan hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad yang membuat berita gembira bagi seluruh kaum mukminin bahawa arwah mereka berada dengan bebas di syurga. Roh saja roh saja dah, bukan jasad. Makan dari buah-buahan yang ada di sana dan mereka pun merasa senang serta bahagia. Allahu Akbar. Di samping itu arwah-arwah mereka pun menyaksikan kemuliaan yang dijanjikan Allah Taala kepadanya. Kemuliaan itu penghormatan Allah bagi dalam syurga lah. Baik, malahan sanad riwayat itu amat hadis yang sahih lah. Tu ya. Dan malahan imam-imam kita, imam mujtahid mereka mengeluarkan hadis-hadis yang sahih belaka tu. Semua berkaitan dengan kelebihan orang mati syahid. Itu yang amat tinggi sekali. Okey, yang lain pula Imam Ahmad diriwayatkan daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nampak ini Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i diriwayatkan daripada Malik bin Anas. Tu guru dia lah. Guru dia tu Imam Malik bin Anas. Baik. Daripada Az-Zuhri, rahimahullah taala, daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik. Daripada ayahnya, baik dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini ada banyak adil lagi lah. Nasamatul mu'mini ta'irun ya'luqu fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi yauma yab'atsuhu. Baik, ya. Ini yang masukkan sini dikaitkan pula oleh ulama kita, bukan sahaja roh orang yang mati syahid tadi, roh orang mukmin yang mereka ni adalah memang akan masuk syurga. Memang roh mereka tu telah diletakkan dalam syurga. Baik, kalau kita ambil dari sini dan kita lihat dalam surah Mutaffifin, kita naik kan surah Mutaffifin, Allah jelaskan ya, iaitu roh ni ada roh mukmin dan roh kafir. Roh mukmin, roh kafir. Roh orang yang mukmin Allah sebut aliyin. Aliyin tu makna satu tempat yang tinggi dalam syurga. Ya. Sedangkan orang kafir sijin. Sijin ni macam penjara, tempat yang dalam neraka. Tu. Jadi situ kita boleh kaitkan dengan Al-Quran tadi ya.
memang benarlah hadis yang lain juga menjelaskan apa? Roh orang mukmin juga boleh masuk syurga, tapi bukan macam apa? Seperti mana roh orang mati syahid. Sebab roh mati syahid ni mereka lebih hebat lagi. Tu. Akhirnya daripada hadis tadi ada Rasul menjelaskan. Nabi kata roh seorang mukmin merupakan burung yang bergantungan pada pokok di dalam syurga, hinggalah Allah Ta'ala kembalikannya ke jasadnya pada hari dia dibangkitkannya. Itu hari kiamat nantilah. Allahu Akbar. Baik, malahan dalam hadis lagi ada jelaskan, inna ruhal mu'min takunu ala syakli ta'irin fil jannah. Sesungguhnya roh seorang mukmin itu berbentuk burung dalam syurga. Tu roh tu Allah Ta'ala jadikan dia bentuk burung yang berterbangan dalam syurga tu. Allahu Akbar. Tak apalah. Baik, adapun roh para syuhada, kalau kita lihat sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, juga kita dengar tadi, berada dalam perut burung berwarna hijau. Jadi roh mereka ini macam laksana bintang, ketinggian mereka, cerah mereka tu berbanding dengan roh mukmin yang lain. Sebab mereka dapat terbang dengan lebih bebas lagi. Allahu Akbar. Itu dia. Baik. Itu ayat pertama kita dengar tadi. Baik, kemudian Allah jelaskan keadaan orang yang mati syahid tadi, yang dalam syurga tadi. Tengok ayat seterusnya. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tu. Masih lagi dengan keadaan kehendak orang syahid tadi yang Allah cerita sini. Baik, pertama sekali Allah sebut yang mereka itu berada di syurga. Farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurniaan Allah. Allah bagi roh mereka berada di syurga bebas. Allahu Akbar. Baik, maknanya jadi roh para syuhada tu. Roh para syuhada mereka tetap hidup di sisi Allah Ta'ala. Mereka dalam keadaan bergembira dengan kenikmatan dan kesenangan yang mereka rasai di sisi Allah Ta'ala. Dan malahan mereka ni gembira terhadap saudara-saudara mereka yang gugur bersama mereka di jalan Allah Ta'ala. Sebab semuanya berada dalam syurga tadi. Mereka tidak rasa takut apa yang ada di hadapan mereka. Di hadapan mereka itu apa? Iaitu nanti tentang azab sebagainya, mereka tak rasa takut sebab Allah bagi keamanan kepada mereka. Dan mereka pula tidak bersedih hati apa yang mereka tinggalkan. Tinggal anak isteri yang masih hidup lagi tadi. Allahu Akbar. Tu. Baik, nak cerita jumlahnya betapa gembiranya orang yang masuk syurga dah. Ini Allah ceritakan muslimin dan muslimat supaya kita faham. Semua orang nak masuk syurga belaka. Tetapi di dunia ni kita kena bersungguhlah. Ni orang tanya nak masuk syurga, nak masuk sembahyang tak nak, buat amal ibadat tak nak, belajar tak nak. Nak masuk syurga macam mana? Bila orang kata apa? Takut neraka dah? Takut. Tapi tak pertama tak laksanakan perintah Allah. Yang kedua pula Allah larang waktu yang dia buat. Allahu Akbar. Okey, baik Baik, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kisah 70 sahabat. Ini cerita lain 70 sahabat Ansar di Telaga Ma'unah. Telaga Ma'unah tu ada yang saya pernah sebut dah. Iaitu daripada puak Qabilah Ri'li Zakwan. Mereka ni menjemput wakil, mereka datang ke Madinah, jumpa Rasulullah. Mereka jemput tetamu-tetamu sahabat-sahabat ni supaya pergi dakwah di tempat mereka. Tapi sahabat ni dalam perjalanan sebelum masuk ke kampung mereka tu ada telaga on the way lah. Mereka berehat di situ. 70 orang. 70 orang sahabat tu. Mereka ini hafaz Al-Quran, orang menghafal Quran. Tapi akhirnya mereka diserang oleh puak Ri'li ni. Dibunuh belaka 70 orang tadi. Allahu Akbar. Tapi berita mereka itu
Allah Ta'ala yang sampaikan kepada Nabi SAW. Sebab tak ada seorang pun yang beritahu kepada Nabi ya. Sebab mereka ni semua terkorban belaka. Allahu Akbar ya. Mereka dibunuh oleh Puak Ri'li, Puak Zakwan, Usyayyah dan juga daripada Bani Al-Hayyan. Ya? Bila mana sampai berita Nabi SAW, maka dalam solat, maka Rasulullah baca qunut nazilah. Qunut nazilah ya, tu mendoakan keburukan serta melaknat orang yang kita kata apa? Yang mengkhianati sahabat-sahabat baginda itu. Itu dikaitkan dengan apa? Mati syahid juga apa yang kisah lain ini bukan hak Uhud tapi dipanggil dalam telaga Maunah dipanggil. Baik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata berkenaan dengan mereka itu. Berkenaan mereka itu yang 70 orang tadi turunnya ayat. Dia kata pada mulanya kami baca hinggalah kepada ayat yang dinasahkan, dihapuskan itu. Yang tu bunyi an ballighu anna qaumana anna qad laqina rabbana faradi anna wa ardana. Tu ayat ni mansuh baik mansuh ni. Ini ada kali ada dalam Fathul Bari ataupun syarah kepada Bukhari, kitab Muslim pun ada. Baik ayat yang mansuh ni, sampaikanlah kepada kaum kami. Mereka yang syahid 70 orang tu sebab mereka mati belakang. Ini sebelum mereka mati ni mereka doa. Sampaikanlah kepada kaum kami bahawa sesungguhnya kami telah bertemu Tuhan kami. Lalu dia redha kepada kami dan membuatkan kami redha kepadanya. Allahu Akbar ya. Itu sahabat yang peristiwa Bi'rul Ma'unah. Telaga Ma'unah tu yang mati 70 orang tu. Dikhianati oleh orang sebenarnya mereka tu mengaku Islam tapi mereka orang kafir, munafik Allahu Akbar itu. Baik jadi Allah jelaskan kalau kita lihat dah tu. Farihina bima atahum tu. Mereka gembira dengan apa yang mereka dapat dah. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yamhaqu. Tu dia. Jadi Allah jelaskan mereka ni bergembira. Allah sebut tu. Mereka gembira dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, dan juga mereka menyampaikan berita, bentuk doa tadi kepada orang-orang yang yalhaqu bihim, yang belum menyusul mereka, yang masih hidup min khalfihim, iaitu kata mereka apa mereka dapat. Ni mereka dapat pertama alla khaufun alaihim, orang mati syahid dah, tiada ketakutan bagi mereka. Untuk yang depan-depan ni Allah Ta'ala bagi keterangan kepada mereka. Sebab kita fahamlah nanti ada di mahsyar dan sebagainya kan, azab dan sebagainya. Allah bagi keterangan kepada mereka, tak ada ketakutan. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Dan sebab mereka terpaksa berpisah dengan dunia dan kenikmatan yang ada dunia ni. Sebab apa? Kenikmatan dalam syurga itu lebih hebat lagi. Allahu Akbar. Itu di antaranya. Tengok kemudian Allah jelaskan lagi Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Tadi Allah sebut mereka gembira lagi. Kemudian Allah Ta'ala kata gembira lagi. Nak ceritanya betapanya ahli syurga ni, ahli yang syuhada ni, mereka amat gembira sekali. Allah tak terkira mereka. Nak cerita ni berkali-kali Allah sebut ni, iaitu nak cerita kepada orang yang masih hidup. Dan orang masih hidup ni macam kita dan sebagainya. Orang yang mati syahid tu betapa mereka dimuliakan oleh Allah. Betapa banyak nikmat yang mereka dapat. Itu masa mereka ni kita alam roh lagi tu. Bayangkan nanti kalau mereka dibangkit pada hari kiamat nanti lebih hebat lagi yang mereka dapat. Allahu Akbar. Baik. Jadi Allah berfirman sini, yastabshiruna bi ni'matin minallah. Mereka berasa gembira. Gembira hati mereka dengan nikmat. Bi ni'matin minallah. Nikmat wa fadlin, dan kurniaan yang besar daripada Allah Taala. Allahu Akbar. Apa yang mereka dapat tadi. Sebab tu ni Allah jelaskan yang Allah cerita ni bukan benda sia-sia. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin, dan bahawasanya Allah Ta'ala tidak mensia-siakan pahala orang yang beriman. Ini kita ambil ataupun para jemaah muslimin muslimat,
Allah dah bagi tahu dah. Allah tak pernah sia-sia pahala orang yang beriman. Apa yang mereka buat, nah, walaupun tadi mereka nampak apa? Hilang dunia dah. Sebab mati kan? Hilang dunia, terpaksa tinggal anak isteri. Ya? Kalau boleh hati itu tak nak tinggal kan? Tapi inilah nikmat Allah beri kepada mereka. Allahu Akbar. Ya? Allah tak sia-siakan pahala orang beriman. Sebab itulah ingatlah, walaupun sekecil-kecil lah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya? Siapa buat sekecil-kecil apa kebaikan pun, dia akan pasti melihat ganjaran pahala yang Allah beri pada dia. Dan begitulah juga yang sebaliknya. Ya, yang kejahatan pun Allah akan tunjuk juga dah. Tapi tak nak yang kebaikan ni lah. Baik, daripada Muhammad bin Ishaq dia katakan, iaitu nak ceritakan sini bahawa mereka merasa amat senang. Mereka rasa amat senang. Sebab janji-janji yang Allah Ta'ala telah janjikan masa mereka hidup dahulu, mereka telah dapat masa mereka mati syahid tadi. Allahu Akbar. Dan ganjaran pahala yang Allah berikan kepada mereka yang tidak putus-putus. Ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tak putus-putus, kenikmatan dalam syurga tadi. Baik, sementara Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah ta'ala dia berkata, ayat ini dia kata sebenarnya dah cukuplah nak cerita kepada kita keadaan seluruh orang yang benar-benar beriman. Orang beriman tak? Dia kata sama ada yang mati syahid maupun yang tak mati syahid sekalipun. Sebab mereka akan diberi kenikmatan yang tinggi oleh Allah Ta'ala. Kenapa dia kata? Setiap kali Allah sebutkan kurniaan dan pahala diberikan kepada Nabi, maka Allah akan sebut yang sama juga. Allah akan anugerahkan juga kepada orang-orang mukmin, orang beriman. Allahu Akbar. Ini bukan kata zaman Nabi SAW saja, tapi pada setiap masa. Allahu Akbar. Ini apa kehebatan yang Allah Ta'ala bagikan kepada umat Islam. Allah Ta'ala tak pernah sia-siakan. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi SAW dalam peperangan sakit, mereka ni dah kena tikam dah. Tapi dia mereka yakin mereka akan mati ya. Tapi dia sebut apa? Dalam kitab tarikh pun ada. Kata mereka nak mati dah. Fuztu. Tu bahasa Arab, fuztu. Aku telah berjaya. Subhanallah. Orang kafir hok bunuh tu bahasa pelik. Berjaya apa ni kalau dah mati? Sebabnya bila nak mati, bila nak mati Allah Ta'ala dah hantar malaikat. Dah tunjuk dah. Tunjuk apa? Untuk kenikmatan yang Allah akan sediakan untuk mereka. Subhanallah. Itu yang katanya fuz tu. Sebab apa? Dia mati sebagai seorang Islam, mati syahid sebab menegakkan agama Allah, dan dia yakin bahawanya apa? Janji Allah Ta'ala dalam Quran ini pasti akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak pernah mengingkari janji Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Gitulah muslimin dan muslimat yang Allah Ta'ala. Kita kena ingat dalam Quran ni banyak yang betul wa'du. Wa'du ni janji untuk beriman. Tapi kepada orang kafir dia panggil wa'id, ancaman. Dan benda semua ni pasti akan berlaku. Dan kita ni beriman, ambillah janji Allah Ta'ala tu benda yang baik berlaku untuk kita. Jadi kita kena bersungguh-sungguh. Sebab Allah nak lihat kepada kita lah. Nak tengok kepada kita ni. Kita ni yakin tak dengan janji Allah Ta'ala. Sebab tu Allah sebut tak? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kami dapat menguji kamu wahai manusia, siapakah yang buat amalan yang terbaik. Bukan yang baik, tapi yang terbaik. Itu Jadi sebab itulah dalam setiap keadaan kita ni, ingatlah kita kena muhasabah. Jagalah keikhlasan dalam diri kita lah. Kita boleh datang masjid pun kita kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Bukan kita sebab rajin kita lah. Kita boleh duduk dalam majlis ilmu pun kita kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kita nak mengetahui, kita nak faham, dan kita nak beramal. Nak cari keredaan Allah Ta'ala. Inilah saja jalan yang kita sepatutnya lalui. Sepatutnya kita kena wawarkan lagi kepada orang lain. Ini kita sekarang. Kita buat sesuatu tu bukan kepada orang lain. Kita buat semua akan dapat pada kita juga. Sebab tu Allah sebut dah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Senang tak? Tu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat
baginya pahala yang diusahakannya dan juga baginya dosa apa yang dia buat. Bukan orang lain kita sendiri. Tu kan. Jadi insya-Allah kita sekadar itu dahulu. Mudah-mudahan Allah Akbar. Kalau cerita bab syahid ni subhanallah. Cukup hebatnya. Nah. Sepatutnya kita kalau kita dengar ni Allah, kita juga teringin nak jadi seperti mana mereka yang telah Allah janjikan mereka ni, terutama di kalangan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita daripada mereka, Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin, amin ya Allah, mudah-mudahan Allah Taala pencerahan bagi kita, dapat jadikan panduan yang tiba pengajaran daripada ayat-ayat ini untuk kita amalkan dan dapat pula kita wawarkan kepada sahabat-sahabat yang tiada sini. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah sekaliannya tuan-tuan dan sebarang pertanyaan. Ya, kalau ada sebarang pertanyaan. Tak ada ya? Allah. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير ما سألك عبادك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة واجعل لنا شفيعا في القبر وفي المحشر وفي الميزان وفي الصراط وادخلنا الجنة كالفصل برضا الرحمن اللهم وفق لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من العاملين بأمرك مجتنبين من المنكرات والمعاصي يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.